Iran menjadi huru-hara selepas Trump memusnahkan sasaran dalam serangan udara selama 7 jam berturut-turut. Serangan baru Amerika Syarikat berlanjutan hingga awal pagi 15 Julai 2026 dan mengenai puluhan kemudahan tentera Iran di selatan dan tenggara negara itu. Komando Pusat memaklumkan bahawa serangan udara menyasarkan kedudukan peluru berpandu, pangkalan drone, keupayaan tentera laut, radar dan sistem pertahanan pantai yang digunakan untuk mengancam kapal-kapal. Di Selat Hormuz, di Bempuh, tentera Iran sendiri mengesahkan kematian sekurang-kurangnya 7 anggota tentera selepas berek, pos kawalan dan penginapan telah diserang. Beberapa jam kemudian, satu lagi serangan bermula pada pukul 6 pagi waktu timur Amerika Syarikat. Laporan juga menyatakan berlaku letupan di Shiraz, sebuah bandar dengan kira-kira 1.800.000 penduduk yang menempatkan pangkalan udara dan industri pertahanan. Trump mengumpulkan pasukan keselamatannya di bilik situasi dan mula membincangkan serangan yang lebih besar untuk mematahkan tentangan itu. Operasi ini menunjukkan bahawa Washington tidak hanya berniat untuk membalas serangan Iran, tetapi juga mahu merampas segala alat daripada rejim itu yang digunakan untuk mencabar Amerika Syarikat dan mengancam pelayaran antarabangsa. Apa yang Trump ingin musnahkan sekarang? Mengapa Teheran masih enggan berundur? Rangkaian selama 7 jam itu menandakan fasa terbaru dalam kempen yang telah berlangsung selama 4 hari berturut-turut. Menurut Komando Pusat, sasaran telah dipilih untuk mengurangkan keupayaan Iran. Depot, rangkaian komunikasi, pemantauan pantai, kedudukan pelancaran, dan kapal tentera kecil turut menjadi sasaran. Serangan baharu ini mengekalkan tekanan tersebut dan menunjukkan bahawa Washington berhasrat untuk melemahkan beberapa lapisan pertahanan Iran. Pada masa yang sama, Bampur menunjukkan kesan langsung terhadap tentera rejim. Tentera Iran memaklumkan bahawa 7 anggota tentera telah terbunuh dan yang lain cedera selepas serangan terhadap sebuah pangkalan di Tenggara. Media Iran menyatakan bahawa projektil telah mengenai kawasan penginapan, pos keselamatan dan kemudahan yang digunakan oleh para askar. Serangan itu mengenai kawasan di mana anggota tentera berkumpul pada waktu malam dan mendedahkan kelemahan unit-unit yang sebelum ini dianggap terlindung di dalam negara. Terima kasih. Terima kasih. Kementerian Kesihatan Iran juga menyatakan bahawa lebih daripada 260 orang cedera dalam serangan baru-baru ini dan lebih daripada 30 orang awam telah terbunuh dalam beberapa hari terakhir. Angka-angka ini telah dikemukakan oleh Teheran dan masih memerlukan pengesahan bebas. Shiraz telah disebut dalam laporan gelombang baru ini. Bandar ini menempatkan pangkalan udara, struktur industri dan syarikat yang berkaitan dengan pertahanan. Penduduk tempatan dan saluran pemantauan turut terlibat. Mereka melaporkan letupan dan kemungkinan aktiviti udara. Kementerian Iran. Bandar itu sudah mengalami kerosakan ketenteraan dalam serangan sebelum ini dan kehadirannya dalam laporan baru menunjukkan bahawa pusat pertahanan di luar kawasan pantai juga mungkin termasuk dalam peluasan yang dirancang oleh Trump. Mengalami kerosakan ketenteraan, serangan pantai A mengalami ketenteraan. Trump mengadakan pertemuan pada 14 Julai dengan naib presiden J.D. Vance, Marco Rubio, Pete Hegseth, ketua staf Dan Kane, pengarah CIA John Ratcliffe, dan utusan Steve Witkoff. Kumpulan itu menganalisis serangan yang lebih meluas berbanding yang dilakukan di sekitar Selat Hormuz. Matlamat yang dibincangkan adalah untuk menyebabkan kerosakan yang cukup besar supaya memaksa rejim membuka laluan maritim dan menerima tuntutan Amerika mengenai program nuklear.
Perancis tidak mendedahkan semua butiran, tetapi Trump mengesahkan bahawa kempen itu boleh berkembang dan loji tenaga serta jambatan mungkin akan diserang pada minggu hadapan jika Iran terus menolak perjanjian itu. Tekanan itu berkait secara langsung dengan Selat Hormuz. Iran sekali lagi mengumumkan penutupan laluan itu dan telah dituduh oleh Amerika Syarikat menyerang 7 kapal dagang dalam masa seminggu. Menurut Laksamana Brad Cooper, serangan-serangan ini telah menyebabkan hampir sedozen anak kapal terbunuh, hilang atau cedera. Washington menyatakan bahawa mereka telah menyelaras laluan kira-kira 300 kapal melalui selat itu dalam tempoh yang sama. Kerajaan Trump menggunakan tindakan Iran ini sebagai justifikasi untuk memusnahkan radar pantai, kedudukan peluru berpandu anti kapal, pangkalan drone dan aset-aset tentera laut. Niatnya adalah untuk menghapuskan keupayaan rejim itu mengancam perdagangan dan menghalang Teheran daripada menganggap laluan antarabangsa sebagai milik eksklusif mereka. Sekatan Tentera Laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran kembali berkuat kuasa mengikut waktu timur Amerika Syarikat pada 14 Julai. Langkah ini melibatkan pelabuhan, terminal minyak dan kawasan pantai yang berkaitan dengan perdagangan Iran. Kapal-kapal yang cuba masuk atau keluar tanpa kebenaran boleh dipintas, dialihkan atau dirampas. Kapal-kapal yang menuju ke negara lain masih dibenarkan untuk melintasi selat itu. Lebih daripada 20 kapal perang Amerika dan ratusan pesawat tentera tersebar di seluruh rantau ini, membentuk satu struktur yang mampu memantau laut, melindungi konvoi, dan melancarkan gelombang serangan baharu. Sabahar juga telah diserang dan ini menunjukkan bahawa operasi tersebut tidak terhad kepada Hormuz sahaja. Pihak berkuasa pelabuhan Iran menyatakan bahawa peluru telah merosakkan pusat kawalan trafik maritim. Imej satelit yang dianalisis oleh Reuters menunjukkan kerosakan pada menara tersebut. Pihak pelabuhan. Yang Peluru telah merosakkan maritim. Pihak berkuasa pelabuhan. Pihak berkuasa pelabuhan telah merosakkan trafik maritim. Sabahar ialah pelabuhan utama Iran dengan akses terus ke Lautan Hindi di luar Teluk Parsi dan menyokong laluan yang menghubungkan India, Afghanistan, dan Asia Tengah. Menyerang struktur kawalan mereka mengurangkan keupayaan rejim untuk menggerakkan kargo melalui laluan alternatif. Gunung Picareta telah menjadi satu lagi titik ketegangan. Kompleks ini terletak berhampiran Natanz dan menempatkan terowong yang tertanam jauh di bawah tanah yang dianggap oleh pakar-pakar menganggapnya lebih dilindungi berbanding beberapa kemudahan nuklear lain yang pernah diserang. Trump menyatakan bahawa Amerika Syarikat sedang memantau lokasi tersebut dan mungkin akan melancarkan serangan sekiranya mereka mengesan aktiviti yang berkaitan dengan program nuklear. Penasihat kepada Presiden Parlimen Iran membalas dengan mengatakan bahawa kawasan itu akan berubah menjadi neraka jika kompleks tersebut dibom. Ancaman itu menunjukkan kegelisahan di sekitar sebuah fasiliti yang dipersembahkan oleh rejim sebagai hampir tidak dapat disentuh, tidak bersalah. Tidak mengesahkan tarikh, tetapi secara terbuka meletakkan lokasi itu antara sasaran yang mungkin. Teheran membalas dengan ancaman dan serangan terhadap kedudukan Amerika di Jordan, Bahrain, dan Kuwait. Pengawal revolusi menyatakan telah menyasarkan gudang dan kemudahan ketenteraan, manakala pasukan pertahanan di rantau itu berkata mereka telah memintas sebahagian drone dan peluru berpandu. Iran juga mengancam untuk memperluaskan krisis ke Bab el-Mandeb, satu lagi laluan penting untuk perdagangan. Reaksi ini menunjukkan bahawa rejim masih mampu menyerang sasaran di sekitar Teluk, tetapi ia juga meningkatkan pengasingannya dengan meletakkan negara-negara lain dalam risiko. Setiap serangan terhadap pangkalan, pelabuhan, atau kapal dagang memberikan Washington alasan baru untuk memperluaskan ofensif. Trump mula menggabungkan kekuatan tentera, sekatan ekonomi, dan ultimatum politik. Perunding Amerika telah berhubung dengan wakil Iran dan menyampaikan bahawa Teheran perlu menerima perjanjian sebelum kemusnahan mencapai sektor yang lebih sensitif. Presiden menyatakan bahawa loji dan jambatan mungkin akan dimasukkan dalam senarai sasaran, tetapi akan dibiarkan untuk fasa seterusnya.
Di sisi Perdana Menteri Irak Ali Al-Zaid, Trump menyatakan bahwa Timur Tengah sedang bersatu dengan cara yang tidak pernah dilihat sebelum ini dan menegaskan bahwa keupayaan ketenteraan Iran telah terjejas teruk. Alize telah melancarkan kempen untuk membawa senjata yang dimiliki oleh milisya di bawah kawalan negara. Bagaimana pentadbiran anda menyokong beliau untuk mencapai visi ini? Dan soalan kedua saya, bagaimana anda melihat hubungan masa depan antara wilayah Kurdistan dan Iraq? Saya rasa semuanya akan berjalan dengan baik. Saya rasa orang ramai di Timur Tengah, percayalah atau tidak, sedang bersatu. Kita sedang menyingkirkan pembuli di Timur Tengah. Iran adalah pembuli di Timur Tengah. Mereka membuli Irak, mereka membuli semua negara. Mereka ada ketakutan di seluruh Timur Tengah, di antara negara-negara lain. Saya faham itu, tetapi memang ada ketakutan. Tetapi kini tiada lagi ketakutan kerana keupayaan ketenteraan mereka telah dimusnahkan. Dan tiada lagi ketakutan. Saya rasa Timur Tengah sedang bersatu seperti tidak pernah berlaku sebelum ini. Timur Tengah sedang. Sementara rejim itu mengancam untuk menjadikan rantau ini sebagai neraka, Washington mengekalkan lebih daripada 20 kapal perang, ratusan pesawat, dan rancangan serangan baharu yang sedia untuk arahan seterusnya. Terima kasih banyak kerana menonton video ini hingga ke akhir. Sokong projek kami dan buat sumbangan keuangan melalui ID Pix yang tertera di skrin anda. Kami adalah saluran bebas, fokus untuk memastikan anda mendapat maklumat yang benar. Sumbangan anda membantu kami untuk terus bertahan.